Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita dalam kuliah ringkas lebih kurang dalam sekitar 7 ke 10 minit, insya-Allah. Terima kasih pada Masjid Sarjana Utama yang menyediakan platform ni, walaupun kita dalam sekarang keadaan PKPB, tak boleh pergi masjid, tak boleh jemaah di masjid, tak boleh dengar kuliah di masjid, tapi pihak masjid telah mengambil satu inisiatif untuk supaya masyarakat masih lagi dapat mengambil ilmu-ilmu walaupun dalam tempoh yang sekejap, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, untuk tempoh yang ringkas ni saya nak share dengan tuan-tuan 3 amalan, yang mana 3 amalan ni kalau kita buat atas dunia ni, automatik Allah akan bagi 2 benda. Yang pertama, Allah akan bagi atas dunia ni keampunan daripada Allah. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, Allah bagi kita syurga. Dua-dua dapat. Mana kalau kita buat 3 amalan ni, kita akan dapat manfaat dia dunia dan hari akhirat. Walaupun kita buat di atas dunia, tapi manfaat dia daripada dunia sampai ke hari akhirat. Baik. Apa dia 3 amalan ni? Baik. 3 amalan ni Allah nyatakan dalam surah Ali Imran, ayat 133 sampai 134. 133 dan 134. Baik, ayat dia macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia, dan bersegeralah kalian kepada keampunan daripada Tuhan kalian. Tadi saya sebutkan dah, kita dapat 2 benda. Yang pertama, Allah sebut bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga syurga yang luas dia antara jarak langit dan bumi. Syurga ni luas dia jarak langit dan bumi, yang disediakan pada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ni yang dapat keampunan, dapat syurga ni tadi? Ni 3 amalan yang saya sebut tadi. Lepas dia Allah sebut dalam ayat yang seterusnya apa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama amalan tu iaitu orang yang menginfakkan harta dia, menyedekahkan harta dia waktu dia senang atau waktu dia susah. Waktu poket dia tebal atau waktu poket dia nipis, dia menginfakkan harta dia. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang dapat keampunan, dapat syurga ni tuan-tuan, ialah orang yang menahan kemarahan. Nanti kita hurai satu-satu. Dan yang ketiganya, orang yang mendapat keampunan dan syurga ini ialah orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai pada orang-orang yang buat kebaikan, iaitu orang yang buat 3 amalan ni tadi. Baik. Kita pergi satu-satu. Kan? Yang pertama, orang yang menginfakkan harta waktu dia senang, waktu dia susah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sedekah ni tuan-tuan amalan paling mudah untuk masuk syurga. Dan atas dunia, amalan yang kita buat Allah ampunkan dosa kita, iaitu sedekah. Sebab tu tuan-tuan, waktu kita senang kita disuruh sedekah, dan waktu kita susah pun lagi kita disuruh sedekah. Ini yang Islam ajar. Beza yang kita faham. Yang kita faham mungkin sedekah ni waktu senang, dengan duit banyak, dan waktu susah kita tak sedekah. Tak, sebenarnya dalam Islam ajar bila susah lagi kita kena sedekah, lagi kita kena tolong orang yang lebih susah daripada kita. Sebab apa? Sebab pertolongan kita tadi akan membantu kesusahan kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat sedekah ni tuan-tuan, bila kita sedekah, sebenarnya bukan kita tolong orang yang susah ni tadi. Sebenarnya bila kita sedekah, kita sedang membantu diri kita. Orang yang kita bantu tadi tu sebenarnya Allah yang tolong dia melalui perantaraan kita. Tapi bila kita tolong dia, sebenarnya kita menolong diri kita sendiri di dunia sampai di hari akhirat kelak. Sebab tu tuan-tuan,
infak harta sedekah ni kita kena selalu buat. Tak kira waktu kita senang, waktu kita susah. Kalau kita senang tengah poket tebal, kita bagi banyak. Waktu kita susah tengah poket nipis, kita bagi apa yang kita mampu. InsyaAllah Allah bagi keampunan, Allah lepaskan kita dari kesusahan, dan Allah selamatkan kita daripada azab di hari akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam ayat ni, iaitu orang yang menahan kemarahan. Ustaz, tahan marah ni bukan susah pun Ustaz, tapi kenapa pahala dia besar? Nak buat tu susah tuan-tuan. Cakap senang, buat susah. Kan, sebab tu menahan kemarahan ni benda yang sangat besar pahala di sisi Allah. Sebab nak buat susah. Banyak orang dia buat benda yang silap, dan dia membuat keputusan yang silap bila mana dia membuat keputusan dalam keadaan dia marah. Sebab tu kata orang-orang cerdik pandai, jangan berjanji ketika seronok, jangan membuat keputusan ketika marah. Jadi kita hari ni tuan-tuan yang salah buat kesilapan, salah buat keputusan, salah buat perbuatan sebab kita buat dalam keadaan marah. Bukti dia, lepas kita buat tu kita menyesal. Contoh, anak kita buat perangai, kita pukul dia, kita tibai dia, kuat-kuatnya tibai, bukan dengan pukulan untuk mendidik, tapi untuk melepaskan kemarahan kita. Apa jadi? Lepas tu kita menyesal. Kita tengok anak kita, Allah kesiannya, kena pukul dengan kita dan sebagainya. Jadi itu maksudnya. Jadi siapa yang boleh tahan kemarahan, dia orang yang kuat. Nabi ajar pada kita tuan-tuan dalam Islam, orang yang kuat ni bukan orang yang benang bergusti, orang yang kuat gaduh, tapi orang yang menang ialah orang yang menahan kemarahan dia daripada membuat-buat. Sebab tu marah ni kena kontrol. Lagi-lagi kita sekarang PKPB, kita duduk dekat rumah dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Kan kadang-kadang bila duduk lama dia boleh menyebabkan berlaku pergaduhan, berlaku pertelingkahan. Tak boleh silap sikit mesti nak bergaduh, silap sikit mesti nak bertengkar, silap sikit mesti nak marah. Jadi musim-musim PKPB ni kita elakkan marah. Cara dia, bila nak marah, cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, yang akhir sekali, amalan yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka, dan juga amalan yang akan membawa keampunan daripada Allah. Yang ketiga ialah kita memaafkan kesilapan orang lain. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, sebenarnya bila kita membawa kesalahan orang, maksudnya apa? Kita menyimpan dendam dengan orang, sebenarnya kita membawa beban dalam hidup kita. Sebab tu bila kita melepaskan, kita memaafkan orang, akan ada satu perasaan yang datang dalam hati kita. Apa dia? Lega, rasa lapang. Sebenarnya bila kita menyimpan dendam, kita jadi sempit. Contohnya bila kita berdendam dengan orang ni, jangan kata tengok orang tu, lalu depan rumah dia pun kita tak nak. Tengok bumbung rumah dia pun kita rasa sempit. Sebab apa? Sebab kita marah dekat dia. Jadi bila kita menyimpan dendam, kita tak maafkan orang, sebenarnya kita sedang menyimpan beban dalam hidup kita. Saya selalu bagi contoh, kita pergi supermarket ni kan. Kita beli supermarket, kita beli barang banyak, penuh tangan kita ni dengan plastik. Kalau orang Terengganu panggil supik rak-rak. Plastik penuh tangan kita, kita bawa beban. Kita nak buat apa tuan-tuan? Adakah beban tu kita bawa berjalan kaki sampai ke rumah? Tidak. Kita akan segera masuk ke kereta, dan beban tu kita alihkan ke kereta. Sebab apa? Sebab beban ni kita tak suka bawa lama. Jadi begitulah bila kita berdendam dengan orang, sebenarnya kita tengah bawa beban dalam kehidupan kita. Sebab tu belajar untuk memaafkan orang, insya-Allah Allah akan lapangkan urusan kehidupan kita. Dan yang penting bila kita maafkan orang, automatik Allah mengampunkan dosa kita. Jadi ini tuan-tuan 3 amalan yang boleh kita buat sama-sama. Lagi-lagi musim PKPB ni kita buat sama-sama, mudah-mudahan kita dapat kebaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.